arcoiris, Borussia lindo, também, Borussia linda. Let's continue. Itu orang Dayak juga. Sekarang ini kita mesti jangan lihat dari segi agama dan bangsa. Sesiapa yang buat salah, dia mesti ditangkap dan dihadapkan di mahkamah. Tak kira ke dia Melayu ke dia Cina ke dia India ke, kalau dia buat seditious remarks, kita ada penuh undang-undang di dalam penal code. Tetapi kenapa segala beribu polis report yang telah dibuat oleh Shashi dan ramai lagi, sebab ini ustaz-ustaz yang kononnya ustaz banyak melemparkan tomahan dan cemohan terhadap agama Hindu. Itu sebab dia banyak Hindu yang buat report. Cuba kalau Melayu yang buat report terhadap Islam, cepat mereka bergerak. 2 hari kena tangkap, terus kena tuduh, terus masuk penjara. Kenapa tidak sama dijadikan kepada ustaz-ustaz ini? Okey, inilah yang melalui setiap pemikiran orang yang waras. Tak kira Melayu, Cina atau India. So kita mahu satu tindakan yang adil daripada pejabat peguam negara Malaysia. Dan kita mahu kita punya orang politik bersuara tentang ini. Betul. Mengapa mereka tidak langsung membuat apa-apa percakapan? Okey, so sementara itu, okey guys, sekarang ini kita telah cuba membuat apa yang kita boleh buat. Saya harap semua kita bersabar dan lihat apa tindakan AGC dan juga tindakan orang-orang politik kita. Terima kasih. I am from Sarawak. I'm an Iban, I'm a Dayak. Let me ask you a question. Is Sabah and Sarawak part of Malaysia? Yes! Is Sabah and Sarawak part of Malaysia? Yes! If you say yes, now I want to share with you, according to the Constitution of Malaysia, our country is called Malaysia and not Malaya. Okay, and Malaysia is a secular country and not an Islamic state. Yes! Now you must always remember, Sabah and Sarawak is not an Islamic state. No Islamic state. Yes, non-Islamic state, yeah. So, that's part of the reason why Sabah and Sarawak is willing to sign the Malaysian Agreement in 1963. Have you heard of Malaysian Agreement? Yes! So that's part of the reason why Brunei and Singapore, Brunei refused, Singapore left, because they knew this is going to be a problem. So, we in Sarawak, before we sign the agreement, first thing we ask for is the religion. We want freedom of religion in Sarawak. That's why we can live in Sarawak in harmony and very happy in Sarawak. So you must always remember, we Sarawak and Sabah, we are in the island of Borneo. Tak banyak orang tahu where is Sabah, where is Sarawak. They thought that we still live on top of the tree. No, we are a very rich country. So you must always remember, in Borneo, 90% of the people in the island are the Dayak. Okay? And 53% of the population of Sarawak are Dayak. The mix of Dayak and blah blah blah. So we mix more, okay?
Now, there are a lot of races in Sarawak. I give you one very good example. The Bangsa Melanau, okay? Most of them are Christian, some are Muslim, but they refuse to be called Malay. They still want to maintain them that they are Melanau. They are not Malay, even though they are a Muslim. Same goes to Sabah, some Murut. You see, there are so many Muruts who are Muslim, but they are Murut. They doesn't want to be called Malay. So that's why I said, we in Sabah and Sarawak, we want to ensure that the country where we live in now is a peaceful place for all Malaysians. Malaysia doesn't belong to one race and one religion. It belongs to all of us. We live here, we Sarawak can believe that Malaysia is a multi-racial, multicultural and multi-religion Malaysia. So that's the reason why we still want to be part of Malaysia. Otherwise, if there are so many problems here in Malaya, we Sarawak call you guys here Malaya. Okay? So, because of so many issues, I think this is one of the reason why we Sarawakian are not keen to be part of Malaysia anymore. To PM Taufik, I want him to hear that. If you are serious about reformasi, if you are serious about saying anda Cina, anda saya, anda India, anda saya, anda Iban, anda saya, anda Daya, anda saya, anda Kerza, anda saya, do something about this. This is Malaysian issue, public interest issue. Okay? All the MPs, it's not only Indian MPs must speak. We want the Chinese, Sabah, Sarawak MPs, Malay MPs must open the mouth. And people like Dr. Akmal, is it Akmal, right, his name? Yeah. Okay, Dr. Akmal, saya nak cabar awak, you nak bina narrative. Islam dihina, Islam dikutuk. Okay, get my file. Dihina, dikutuk, narrative building, all lies. Huh? Like what this preacher saying, Zambi Vinod, saya di sini kerana saya kena menjaga agama Islam. I have to protect. Saya kena jaga. What the word he use? Always? Agama mempertahankan agama Islam. Agama Islam tidak perlu dipertahankan. Official religion is Islam. Prime Minister is a Muslim. Deputy Muslim. KDN Muslim. AG Muslim. Army Muslim. Agong dan raja-raja Melayu all Muslim. What you mempertahankan? Don't play right on that agama. Jangan tunggang jadi penunggang agama. Okay? Saya boleh tunjuk bukti. Saya boleh berdebat dengan Akmal. Okay? Jangan bina naratif yang palsu, tipu. I will say that. Okay? Yang diserang adalah agama bukan Islam. Bertubi-tubi agama bukan Islam diserang. Tetapi mereka bermain naratif. Mengatakan mereka yang diserang. Buktikan. Saya ada banyak bukti. Video, posting, semua saya ada. Siapa-siapa boleh cabar. Mereka-mereka yang ditangkap. Ni semua mereka yang ditangkap. Saya pernah cakap dengan mereka yang ditangkap. All these people arrested. No, last time we did. All these people were arrested. All these people were arrested for commenting. Comment, same like the KK Mat issue. Comment. 6 bulan penjara. It took 3 days only to charge these people. But I have given enough proof of evidence. Awal kurturko yang iparkyo sila. It is not in the this kind of things will happen again and again. Now the policy, the law enforcement, okay, they have to be strict and they have to move on this. Arrest, charge them. Hai, apa khabar semua? Hopefully anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. So apa khabar? Maaflah tak boleh nak live lagi, dah kena ban. Besoklah I postkan video yang kena ban tu kan dekat TikTok. Sedih juga kan, tapi nak buat macam mana? Rakyat Malaysia suka ban-ban kan. So salam daripada kota London. So hari ni saya tengok dekat TikTok. Sebab TikTok Malaysia, saya kan masih banyak subscribe dekat TikTok Malaysia.
Jadi hari ni saya dapat satu berita yang mengejutkan, berita yang menggembirakan saya di London dan seluruh masyarakat bukan Islam, bukan Melayu di London, dan kita orang semua bergembira. Finally kebangkitan mara untuk mereka-mereka yang bukan Islam, yang bukan Melayu, termasuk yang ada daripada Dayak, daripada Iban, dan juga masyarakat India, masyarakat Melayu juga bersatu kat situ, ada kat Siti Kasim, dan juga masyarakat Cina yang bersama-sama di pejabat peguam negara di Putrajaya. Oh my god, so bravo. Oh my god, finally you did it, okay? Yes, especially kepada Sabah dan Sarawak, yang dulu kerajaan British, abang-abang, dulu kerajaan British, dia tak bagi negara Sabah Sarawak tu kepada anda untuk jadi pemerintah sendiri sebab you masih gunakan bulu ayam, but sampai sekarang pun you masih menunjukkan identiti you sebagai masih ada bulu-bulu ayam. something like macam duduk kat hutan. Saya tidak menghina. Maksudnya duduk kat hutan, that's why diorang tak berani nak bagi negara kepada you untuk memerintah. Tapi sekarang ni walaupun menggunakan pakaian tradisi, menggunakan bulu-bulu ayam tu, tapi boleh berbahasa Inggeris. Wah, dia cakap bahasa Inggeris sepenuhnya. Wow. Welcome to London. Okey, abang dah boleh dapat negara abang sendiri. You dah boleh bentuk negara you sendiri without Malaysia. Lagipun you dah boleh bentuk negara sendiri. You dah boleh berdikari sendiri. You dah boleh membina negara sendiri. Saya menyokong sepenuhnya yang dikatakan oleh abang daripada daripada Sarawak tu, wakil daripada Sarawak. Kita memang memerlukan sebuah negara yang asal pembentukan kita memerlukan negara yang sekular. Ya, di London, di United Kingdom adalah sekular. Dan saya yakin Malaysia juga dibentuk berasaskan kepada undang-undang yang terdapat di London. Jadi kita mahukan sekular. Walaupun di London merupakan agama rasmi bagi United Kingdom adalah Kristian, ya, agama rasmi, tetapi kita adalah sekular. Kita mengetepikan sekeras-kerasnya perbezaan-perbezaan keagamaan. Kita tak mahu bahawa agama dibicarakan di dalam parlimen, di dalam urusan kerajaan. Kita nak pisahkan ideologi keagamaan di dalam politik, di dalam sosial, budaya, sosial kehidupan kita sehari-hari. Pisahkan benda tu, dan kita nak agama adalah satu bentuk yang suci yang tidak boleh disentuh oleh sesiapa pun atau dipolitikkan atau diperkotak-katikkan, sebab kita nak agama tetap unggul di mata masyarakat, tetap dihargai, disanjungi, bukan dipolitikkan, bukan urusan keduniaan. Kita adalah sekular. Jadi perhimpunan hari ini menunjukkan kita mahukan demokrasi. Negara kita adalah negara demokrasi dan suara ramai masyarakat. Kita bersetuju untuk membentuk sebuah negara Malaysia. Bermaksud Malay and orang-orang Asia, sebab terlampau banyak etnik, terlampau banyak keturunan, terlampau banyak bangsa yang daripada kalangan bangsa-bangsa Asia yang dinamakan Malaysia. Bukan negara Melaya, bukan tanah Melaya, bukan untuk satu bangsa, satu agama. Kita bangkit bukan untuk urusan kita nak buat untuk 13 Mei ataupun menyembelih orang-orang Melayu atau menyembelih masyarakat Islam, tetapi kita menuntut hak kita. Ya, hak yang harus ditegakkan tanpa mengira agama, bangsa dan apa-apa keturunan, warna kulit. Dan lagi satu mungkin untuk apa sayang? Untuk apa darling? Untuk hak-hak bagi jantina. Tidak perlu ada perbezaan. Bila kita bentuk sebuah negara sekular, that's mean kita kena ketepikan urusan-urusan perbezaan jantina. Okey? Untuk agama Kristian, saya rasa awak faham untuk itu, okey? Saya yakin juga untuk agama Hindu dan Buddhism juga kita mengetepikan dari segi perbezaan-perbezaan jantina. Sama hak, tidak ada perbezaan untuk itu. Dan kepada bangsa Melayu, Kak Siti Kasim,
I memang daripada dulu tau, I memang admire kat you, memang salute kat you, memang tak habis hormat kat you. I think she is angel. She is angel. Dia adalah satu anugerah yang terindah yang ada dekat Malaysia, yang kamu harus jaga, sebab kita tak nampak mana-mana orang Melayu wanita yang begitu disenangi oleh semua bangsa, semua agama, termasuk golongan-golongan rainbow sayang, golongan-golongan LGBTIQ. She was awesome. Dia, bagi saya, setiap apa yang dia katakan itu adalah suara seorang ibu, seorang wanita menyuarakan tentang hak asasi manusia. Dia membela semua bangsa. Dia membela tidak kira bangsa agama Islam, bangsa Hindu, bangsa Kadazan, bangsa orang asli atau bangsa apa-apa, termasuk mungkin agama saya, agama Kristian, okey? Jadi Datuk Anwar Ibrahim, Q bercakap you nak bentuk kerajaan Islam Madani. Madani, apa Madani? Adalah toleransi, kedamaian. Jadi di mana di mana Madani tu? Bagi saya, I know you are maybe, bagi saya you bisexual maybe. So you need someone like her to be your partner. Kamu melantik orang yang tidak layak untuk menjadi senator. Sedangkan Kak Siti Kasim pernah berjuang untuk masuk dalam bidang politik. Walaupun dia kalah, macam kita ada yang kalah masa untuk berjuang mendapat menjadi Perdana Menteri di Amerika. Dia kalah dalam pilihan raya pada yang sebelum ni, iaitu Mayor kan. The Mayor. Tetapi Perdana Menteri Amerika melantik beliau untuk menjadi sekretari. So tak salah kalau saya rasa Datuk Anwar Ibrahim ambil Kak Siti Kasim untuk menjadi sebagai senator di dalam parlimen. Sebab suaranya lebih selamat untuk kedengaran di dalam parlimen kita. Dia seorang wanita, mustahil dia boleh menjadi seorang pemimpin. Bukan mustahil, maksudnya mungkin dia tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Tapi suara wanita, suara hak wanita itu harus didengar dan harus bergema sebagai sebuah negara yang demokrasi, dan mungkin kita akan menuju kepada sebuah negara yang liberal dan negara sekular yang akan mengetepikan hal-hal keagamaan di dalam pemerintahan kita di masa akan datang. Jadi, dia bukan orang yang salah untuk dilantik sebagai senator. Saya rasa kena bagi peluang dia untuk menjadi senator supaya dia boleh menjadi satu penggerak, sama ada pencetus, tetapi dia lebih kepada hak asasi manusia. Jadi suara hak sebelum pembentukan sesebuah negara, yang paling diutamakan bukan urusan keagamaan, bukan urusan bangsa, bukan urusan wang ringgit, tetapi urusan hak asasi manusia. Di United Kingdom, kita terlampau menekankan hak asasi manusia. Dan selepas itu barulah kita akan tekankan politik, keagamaan and everything and so on and so on. Tetapi hak asasi manusia itu adalah perkara yang paling utama bagi negara-negara Eropah ataupun negara-negara sekular. See, lihat, semua bangsa-bangsa non-Muslim, semua bangsa-bangsa bukan Islam, mereka boleh bersatu hati. Tetapi di mana orang-orang Islam, orang-orang Melayu yang berangan merasakan bahawa Malaysia adalah sebuah negara untuk orang Islam, negara mereka sahaja. Understood? Jadi sebagai negara sekular, kita tidak menafikan, kita tidak menolak agama. Tetapi agama adalah satu bentuk yang mulia. Kita kena tolak parti-parti yang bercakap mengenai keagamaan di dalam parlimen. Bukanlah kita mengetepikan sepenuhnya urusan keagamaan. Baru-baru ni di London pun ada bercakap pasal seorang penyanyi jalanan yang main basker. Aku pun tak tahu apa perkataan tu. Anak-anak muda mungkin tahu kan. Dia main jamming lah dekat tengah jalan, nyanyi lagu-lagu gospel, nyanyi lagu-lagu Injil, lagu-lagu gereja. And then polis tangkap dia dan mengambil barang-barang yang dinyanyikan. Sebab mengikut di United Kingdom, kita tak boleh nyanyi lagu-lagu ketuhanan di tengah-tengah jalan, di mana-mana tempat. Sebab lagu ketuhanan hanya boleh dinyanyikan di dalam tempat yang suci, iaitu di dalam gereja saja. Begitu suci, begitu kita menghargai. Ya, lagu-lagu yang berbentuk sedemikian.
Tetapi wanita ni menyanyikan lagu-lagu keagamaan, dia main piano dekat tengah jalan di kaki lima dengan lagu-lagu ketuhanan. Dan polis datang, polis ambil barang-barang dia dan sita barang-barang dia. Dan benda ni menjadi perbahasan di dalam parlimen di United Kingdom. Jadi, bukanlah kerajaan ingin masuk campur dalam urusan keagamaan, tetapi dengan izin yang dipertua, ada yang akan kontrol dekat dalam parlimen untuk menyuarakan pandangan ini untuk dibawa ke dalam peringkat parlimen untuk dibahaskan, untuk diajukan dan dibahaskan. Jadi bagi saya begitulah kita untuk membentuk sebuah negara sekular. Kita tidak boleh semua benda bila kita nak bercakap semua mengait dengan keagamaan, hanya satu agama. You tak boleh jadikan semua masyarakat Malaysia boleh terima agama Islam, boleh ikut fahaman Islam. Kita ada kepercayaan kita sendiri, kita ada agama kita. Jadi cara untuk menyatu padukan rakyat adalah dengan mengetepikan hal-hal keagamaan. Kita bercakap tentang kesaksamaan yang sama rata. Kecuali isu itu keizinan untuk diperbahaskan di parlimen, dan akhirnya penyanyi bangsa tu boleh menyanyi lagu-lagu ketuhanan dekat kaki lima, ya, dibenarkan, ya. Sebab kita buat benda macam ni sebab kita tak mahu ada jurang perbezaan. Kita tak mahu ada jurang perbezaan keagamaan. Kita nak semua datang dekat United Kingdom tanpa mengetahui saya agama apa, you agama apa. Even orang berhijab tu pun, benda tu mendapat perbalahan, pertentangan di United Kingdom sebab menunjukkan ciri-ciri sesuatu agama. Tapi memandangkan hak asasi manusia untuk beragama, maka pihak London, United Kingdom akhirnya membenarkan mereka menggunakan hijab di negara United Kingdom. Walaupun perkara itu amat berbahaya kepada mereka jika mereka datang ke United Kingdom, takut mereka akan dibuli atau diperlekehkan di sini. Tetapi kerajaan United Kingdom melindungi, ya, even Rishi Sunak dan juga kerajaan London melindungi wanita-wanita yang berhijab di United Kingdom supaya mereka tidak diganggu atau tidak dibuli atau tidak didiskriminasikan di United Kingdom. Jadi untuk isu yang mengenai agama Hindu tu yang diperkata, yang dipelekehkan, yang diperkotak-katikkan oleh orang Islam dan Melayu tanpa ada sebarang tindakan sehingga benda ni dah dibawa ke parlimen tetapi masih diam membisu, sehingga ramai di antara kita yang bangkit untuk menunjukkan demokrasi dan suara rakyat. Saya mohon, sebagai sebuah negara yang demokrasi, yang berpegang teguh kepada perlembagaan, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Bukan kita menyokong kerana keagamaan, tetapi kerana siapa yang salah dan siapa yang benar. Tentang Zamri Vinod dan juga beberapa ulama-ulama yang disebut oleh Abang Ganesh di Jerman, itu adalah betul. Dia tidak menghormati agama Hindu, dia merupakan orang yang rasis dan mereka merupakan seorang yang suka memperlaga-lagakan keagamaan. Tapi amat bertuah kerana Abang Ganesh berada di Jerman, jadi tidak boleh mendapat tindakan. Tapi kalau dia berada kat Malaysia, mungkin lagi teruk. Mungkin bukan setakat bom yang akan dilemparkan di KK Mat, kerana urusan-urusan seseorang yang cuba memperlaga-lagakan keagamaan, membakar-bakar sentimen keagamaan yang menyebabkan akan berlakunya teroris-teroris. You jangan fikir bahawa teroris tu hanya boleh terdapat bagi orang Islam saja. Diorang semua ada agama, diorang semua ada kefahaman. Saya takut kalau seandainya mereka juga akan melakukan sedemikian rupa kepada agama Islam ataupun orang Melayu. Sabah dan Sarawak mesti kena kekal, mesti dijaga benda tu. Sabah dan Sarawak adalah state kepada orang-orang Kristian yang sejak dulu kala menjadi milik kepada orang Kristian. Jadi benda tu harus dijaga dan kerajaan kena jaga benda itu. Tanpa perlu ada bias nak mengislamkan Sarawak, nak mengislamkan Sabah. Tetapi jika kita mengamalkan yang seperti mana dikatakan oleh abang yang ada apa? Siapa nama dia? Saya tak tahu nama dia. Saya panggil Abang Iban boleh? Ya. Abang Iban, kita adalah sebuah negara yang bersetuju masa pembentukan Sabah Sarawak adalah sebuah negara yang sekular.
yang boleh menerima Sabah dan Sarawak sebagai state, Christian state. Dan kita bersetuju mengangkat bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan tetapi bukan agama rasmi bagi state di Sabah dan Sarawak. Jadi kalau anda tidak bersetuju perkara tersebut, perkara yang telah termaktub dalam undang-undang, perkara yang telah dipersetujui sewaktu kita merdeka, you kena perang semula. You kena bubarkan Malaysia dan bentuk balik semula Malaysia. Mungkin you akan kehilangan Sabah dan Sarawak sebab sekarang ni Abang Iban dah pandai cakap bahasa orang putih. Abang Iban dah pandai cakap bahasa Inggeris. Mak Salih kat sini pun faham abang cakap apa. Welcome. Dia mendengar. Kita boleh membantu, kita akan menolong. Ya, tapi ikut prosedur yang betul. Kalau nak suruh serang Malaysia pun boleh je, kan? Kita salah satu pendapatan, punca pendapatan kepada negara United Kingdom dan Amerika adalah melalui peperangan. Kita membantu orang bukan percuma, kita dapat duit daripada situ. Dan Malaysia juga merupakan sebuah negara yang boleh bayar untuk servis tersebut. Jadi jangan sampai berlaku peperangan hanya kerana kepincangan di dalam sistem pentadbiran, kebodohan untuk agama yang goblok, yang memaksa orang untuk mengikuti kefahaman, nak mengislamkan semua benda, nak mengislamkan semua manusia, nak mengislamkan semua gender, nak mengislamkan semua bangsa di Malaysia. Ya. Okeylah, itu saja. I wish all the best, all the luck. Kita tunggu. Ya, tunggu dan lihat what will going on. Tapi saya menyeru kepada semua orang bukan Islam, Sabah dan Sarawak, kita bersatu hati. Bersatu. Bersatu untuk demokrasi. Okey, untuk hak kita. Hak anda, bukan hak saya. Saya dah tak boleh balik Malaysia lagi. Tapi hak anda di Malaysia untuk anak dan keturunan anda. Ya, Malaysia adalah negara kamu, hak kamu. Hak orang India, hak orang Cina, hak orang Sabah Sarawak. Bukan hak kepada orang-orang Melayu. Tetapi kita mendaulatkan, kita bersetuju orang Melayu menjadi yang di-Pertuan Agong. Sama seperti di United Kingdom. Kita ada raja. Raja yang akan memastikan negara ini milik kepada orang-orang putih, orang-orang British dan juga agama rasmi dia adalah agama Kristian. Tetapi dalam waktu yang sama, dia tidak boleh menolak mana-mana agama untuk perform di United Kingdom. Dia menghargai semua agama tetapi tidak boleh mendominasikan. Tapi di Malaysia lain sikit. Dominasi untuk agama Kristian harus berlaku di Sabah dan Sarawak. Sebab state itu adalah milik kepada orang-orang Kristian. Tetapi di Semenanjung, sebagaimana agama rasmi adalah agama Islam, so dominasi sepenuhnya adalah agama Islam. Tetapi jangan menghina agama lain, jangan memperkotak-katikkan agama lain. Mereka kena sama hak dengan orang-orang Islam. Okey, ini adalah satu permulaan perhimpunan bagi semua bangsa di Malaysia. Dan saya harap ia adalah bukan satu yang kegagalan tetapi satu rangkah permulaan yang baru. Kita tak perlu bentuk parti politik untuk non-Muslim. Tetapi kita kena menghapuskan politik keagamaan di Malaysia. Kita kena suarakan hak asasi manusia sepenuhnya di Malaysia. Okey? Orang Melayu jangan takut. Tidak ada apa yang akan kurang daripada negara Malaysia. Malaysia tetap milik kepada orang Melayu. Kita tak boleh buang orang Melayu. Kita tak boleh halau orang Melayu. Dan Melayu tak boleh halau orang Cina. Melayu tak boleh halau orang India. Dan Melayu tak boleh halau orang Kristian. Sebab mereka sama-sama hak membentuk negara Malaysia. Jadi you jangan risau. You jangan takut. Islam juga jangan takut. Jangan takut jika agama Islam akan kalah. Perasaan ketakutan dan sentiasa was-was dan curiga akan menyebabkan kamu rasa untuk teroris, pembentukan teroris, membuatkan perasaan rakyat membuat-buat untuk menjadi seseorang yang fanatik, yang terlampau-lampau kepada perkara yang berbentuk diskriminasi. Seperti Parti Berjuang yang konon-kononnya memperjuangkan hak orang Melayu, Parti Pejuang yang memperjuangkan hak orang Islam. Parti-parti sedemikian rupa harus dimansuhkan.
Kita harus membentuk satu parti seperti di United Kingdom. Konservatif, modern, Labour, parti-parti yang membawa semua. Tidak boleh ada urusan untuk perjuangkan sesuatu kaum, perjuangkan sesuatu agama, ataupun parti untuk sesuatu agama seperti parti PAS. Yang akhirnya akan menyebabkan perbalahan, berantakan, kerana mereka ini suka membanding-bandingkan dari segi keagamaan, bakar-bakar semangat kerakyatan, membakar-bakar semangat perjuangan ekstrim Islam. So, bincangkan perkara itu di Parlimen untuk menukar semula agenda dan juga parti politik yang berada di Parlimen. Bukan buang, tetapi kena tukar. Kena jadi sekular. Okey? Mungkin orang Melayu malu nak mengaku yang mereka sebenarnya daripada agama Hindu. Memang mereka daripada agama Hindu. Parameswara juga adalah orang Hindu. Melaka juga adalah sebuah negara Hindu. Dan agama Islam juga kononnya diiktiraf di dalam agama Hindu. Tetapi walaupun ceritanya bukanlah Prophet Muhammad tu merupakan satu prophet yang bagus untuk agama Hindu, tetapi diceritakan juga di dalam agama Hindu. Dan Abu Jahal, Aminah dan Abdullah, ibu kepada Muhammad, juga menganuti agama Hindu. Abu Jahal juga menganuti agama Hindu. Dan agama Hindu adalah agama yang tertua di dunia berbanding dengan agama Islam yang wujud 600 tahun setelah Jesus Christ, yang mengaku sebagai agama, yang membuat mereka sebagai agama. So, bila kita bercakap tentang perkara keagamaan seperti itu, dia akan membangkit kemarahan mereka-mereka yang tak boleh menerima kekurangan di dalam agama mereka. Walaupun agama yang sebenar-benar agama adalah agama Kristian, the true. Jadi, perkara-perkara seperti ini, kalau mengikut hak asasi manusia, you benarkan mereka untuk bercakap. Benarkan mereka untuk berdebat. Benarkan manusia untuk membuat pilihan. Tetapi bukan menghina mana-mana agama. Tetapi agama harus ada dalam platform mereka tersendiri. Mungkin boleh didebatkan, mungkin boleh diceritakan, mungkin boleh diperkatakan. Sebab manusia dekat dunia mencari ketuhanan, mencari keagamaan. Biarlah mereka bercakap mengenai keagamaan. Kita suka melihat dan kita akan membuat pilihan yang terbaik. Di United Kingdom banyak agama yang masuk dekat United Kingdom, tetapi ramai di antara mereka yang masih berpegang teguh kepada agama Kristian. Yang mereka tidak tertarik langsung dengan agama-agama lain. Walaupun di negara United Kingdom merupakan sebuah negara sekular, you boleh masuk, you boleh keluar dalam agama Kristian, doesn't matter. Tetapi ramai lagi yang masih menganuti agama Kristian, yang masih ingin beragama. Semoga rakyat Malaysia akan terus hidup aman, damai, kekal, abadi. Yang menjadi sebuah kerajaan yang semakin baik, yang semakin maju. Nak kita semakin maju, semakin damai, sejahtera. Ya? Jadi saya rasa urusan ini harus diselesaikan secepat mungkin. Tangkap mereka yang bersalah, harus ditangkap, harus dikemukakan di peringkat pengadilan. Kena berlaku adil kepada semua agama, semua bangsa dan budaya. Okey? Salam sejahtera daripada saya di kota London. I pray for the God. May Jesus Christ bless of you all. And have a nice day and bye.